Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currency MY. Bersatu Sabah baru-baru ini mempersoalkan komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam memerangi rasuah susulan amaran daripada Transparency International Malaysia ataupun TIM bahawa skandal rasuah di Sabah berpotensi menjejaskan indeks persepsi rasuah ataupun CPI negara pada tahun hadapan. Timbalan Ketua Bersatu Sabah Muhammad Afan Jumahat menegaskan bahawa sudah 4 bulan berlaku sejak pendedahan mengenai dakwaan rasuah berkaitan lesen cari gali mineral, namun sehingga kini tiada tindakan tegas diambil terhadap ahli Dewan Undangan Negeri yang didakwa terlibat. Katanya, kegagalan kerajaan pimpinan Anwar mengambil tindakan tegas dari segi politik maupun perundangan walaupun sudah 4 bulan skandal ini didedahkan bukan sahaja memberikan mesej yang salah kepada rakyat tetapi membuktikan ketegasan beliau dalam memerangi rasuah selama ini cumalah lakonan semata-mata. Selama lebih 2 dekad, Anwar dan Pakatan Harapan menggambarkan diri mereka sebagai juara reformasi dengan agenda anti rasuah menjadi teras utama platform politik mereka sejak zaman menjadi pengkritik lantang terhadap kerajaan. Anwar sering konsisten mengutuk rasuah sebagai penghalang utama kepada kemajuan Malaysia. Namun dengan wujudnya skandal-skandal seperti ini, ramai yang mula mempertikaikan ketelusan perjuangan anti rasuah kerajaan pimpinannya. Pada 25 Januari yang lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM mengumumkan bahawa mereka telah menyelesaikan 2 siasatan berkaitan skandal rasuah di Sabah. Namun minggu lalu Suruhanjaya itu terpaksa membuka siasatan baru selepas seorang pemberi maklumat mendakwa terdapat tawaran untuk menyelesaikan perkara tersebut yang mengaitkan adun Mambakut Arifin Arif. Arifin yang merupakan menantu kepada Tuan Yang Terutama Sabah, Musa Aman, telah menafikan dakwaan tersebut. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor juga menafikan dakwaan rasuah ini sebagai cubaan untuk memburukkan pentadbirannya. Haji Ji mendakwa bahawa pemberi maklumat mungkin bersekongkol dengan individu yang mempunyai kepentingan politik bagi menjatuhkan kredibiliti kerajaan negeri Sabah. Sehingga kini SPRM masih meneruskan siasatan berhubungan dengan dakwaan ini, tetapi perkembangan siasatan tidak begitu jelas. Transparency International Malaysia ataupun TIM sebelum ini telah memberi amaran bahawa skandal ini berpotensi menjejaskan kedudukan Malaysia dalam CPI 2025. Semalam, TIM mengumumkan bahawa kedudukan Malaysia dalam CPI 2024 kekal di tempat ke-57 daripada 180 negara dengan skor 50 mata. Menurut Presiden TIM, Muhammad Mohan, skor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuklah pengurangan hukuman dan bilangan tinggi kes pelepasan tanpa pembebasan ataupun DNAA untuk kes berprofil tinggi. Kata beliau, kemungkinan besar skandal Sabah ini tidak diambil kira dalam CPI 2024 kerana ia berlaku pada penghujung tahun 2024. Biasanya penyelidik CPI akan menyatukan data pada bulan Ogos atau September, jadi mungkin ia tidak diambil kira. Tetapi ia boleh diambil kira pada 2025 kerana persepsinya. Jika benar skandal ini tidak dimasukkan dalam penilaian CPI 2024, ini bermakna kedudukan Malaysia mungkin akan menjadi lebih teruk pada masa hadapan ataupun tahun depan. Beberapa penganalisis politik dan pemimpin pembangkang mempertikaikan mengapa tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam skandal ini begitu lambat. Mereka mendakwa bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim lebih pantas bertindak dalam kes yang melibatkan pemimpin pembangkang tetapi bertindak sebaliknya apabila kes berkaitan pemimpin kerajaan. Antara persoalan yang utama yang telah timbul adalah yang pertama, adakah SPRM benar-benar bebas daripada
pengaruh politik. Walaupun SPRM sering menegaskan bahwa mereka bebas dalam menjalankan tugas, namun dakwaan bahwa tindakan mereka lebih pantas terhadap pembangkang berbanding pemimpin kerajaan menimbulkan keraguan. Seterusnya, adakah kerajaan cuba melindungi individu tertentu? Kes ini melibatkan seorang adun yang mempunyai kaitan dengan keluarga pemimpin besar Sabah. Maka, adakah terdapat cubaan untuk melindungi individu-individu tertentu? Yang ketiga, mengapa tiada tindakan segera seperti dalam kes-kes yang lain? Dalam beberapa kes sebelum ini, individu yang dituduh rasuah segera didakwa di mahkamah. Namun dalam kes ini, kerajaan seolah-olah mengambil masa yang lama untuk bertindak. Baiklah, setakat ini tiada kenyataan rasmi daripada parti-parti komponen dalam Kerajaan Negeri Sabah seperti Parti Solidariti Tanah Air Pustar dan Parti Bersatu Sabah PBS. Keadaan ini menimbulkan tanda tanya sama ada mereka bersetuju dengan pendirian Haji Jinor atau hanya sekadar berdiam diri bagi menjaga kepentingan politik masing-masing. Di peringkat persekutuan, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa beliau tidak mempunyai masalah dengan penganjuran Himpunan Rakyat Benci Rasuah yang bakal berlangsung di Ibu Negara. Namun, beliau mempersoalkan mengapa himpunan ini hanya mensasarkan era pentadbiran beliau, sedangkan banyak kes rasuah berlaku pada era sebelumnya. Tegas Anwar, jika mahu lawan rasuah, lawan semua, bukan hanya era saya. Walaupun begitu, ramai melihat kenyataan ini sebagai satu cara untuk mengalihkan perhatian daripada isu skandal Sabah yang sekarang sedang hangat diperkatakan. Walau bagaimanapun, persoalan-persoalan ini harus ditanya dan harus dijawab oleh semua pihak. Jika kerajaan benar-benar serius dalam membantras rasuah, mengapa tiada tindakan tegas dalam kes ini? Adakah wujud double standard dalam penguatkuasaan undang-undang? Adakah SPRM ini benar-benar bebas ataupun masih dikawal oleh kuasa politik? Mengapa siasatan terhadap pembangkang sering dilihat lebih pantas berbanding kes yang melibatkan pemimpin kerajaan? Dan adakah Haji Jinor benar-benar berusaha membantras rasuah di Sabah atau hanya mempertahankan kerajaan negeri daripada serangan politik? Jika benar kerajaan negeri tidak terlibat, mengapa tidak ada siasatan terbuka terhadap semua individu yang didakwa terlibat? Jika skandal ini diambil kira dalam CPI 2025, adakah Malaysia akan jatuh lebih rendah dalam ranking anti rasuah dunia? Bagaimana pula Malaysia mahu memastikan kedudukan CPI bertambah baik jika kes-kes besar seperti ini tidak diselesaikan dengan tegas? Kesimpulannya, kes ini menjadi ujian besar kepada kredibiliti Kerajaan Anwar Ibrahim dan Kerajaan Negeri Sabah. Jika benar Anwar committed dalam membantras rasuah, beliau perlu memastikan kes ini disiasat dengan telus tanpa campur tangan politik. Namun jika tindakan terus berlengah, ia akan mengukuhkan persepsi bahwa kerajaan semasa tidak jauh beza pun daripada pentadbiran sebelum ini, menjadikan isu anti rasuah sekadar alat politik semata-mata. Bagaimana pula dengan pendapat anda? Adakah kerajaan benar-benar serius membantras rasuah atau ini sekadar permainan politik? Kongsikan pandangan anda, ulaskan pandangan anda ataupun pendapat anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk ulasan isu pada video kali ini. Jumpa lagi di video dan ulasan yang akan datang. Terima kasih semua.